Assalamualaikum dan hai, saya Pak An dan racun gadget kali ni macam yang korang nampak sekarang. Saya ada Realme 6 Pro dan Vivo V19. Yang mana dalam video kali ni saya akan cuba buat perbandingan di antara dua phone ni, yang mana satu terbaik untuk PUBG dan untuk kegunaan harian korang. Tapi sebelum kita pergi lebih jauh pasal performance gaming kedua phone ni dari segi prestasi dia, ketahanan bateri, suhu dan frame rate tu, saya akan share dulu penawaran kedua phone ni dari segi spek dan features yang ditawarkan. Vivo V19 ni dijual pada tanda harga RAM RM1,699 untuk 8GB RAM dan 128GB ROM. Manakala untuk Realme 6 Pro pula, harga resminya dijual pada harga RAM RM1,399 untuk versi 8GB RAM dan 128GB ROM. Dan hari ni adalah penjualan pertama Realme 6 Pro ni. Korang boleh check it out lah dekat Lazada Official Realme untuk tengok harga dan promosi. So kalau kita tengok dari segi spesifikasi, keduanya boleh kata cukup berkuasa untuk phone kelas pertengahan. Realme 6 Pro ni dikuasakan dengan chip Snapdragon 720G yang memfokuskan kepada gaming. 8GB RAM dan 128GB ROM storan dalaman, 64MP quad kamera, 16MP dual selfie cam dan baterinya sebesar 4309 dengan sokongan pengecasan pantas 30W. Dan akhir sekali, sistem operasi menjalankan Android 10 dengan antarmuka terbaru Realme UI. Untuk Vivo V19 pula, dia kuasakan dengan chip Snapdragon juga, tapi versi yang sedikit downgrade lah, Snapdragon 712. 8GB RAM dan 128GB storan dalaman, 48MP quad kamera, 32MP selfie camera dan 4500mAh bateri dengan pengecasan pantas 33W. Sistem operasinya menjalankan Android 10 juga dengan antarmuka Fun Touch OS terbaru. Kedua phone ni menyokong teknologi sistem storan dalaman jenis UFS 2.1 yang sama, plus sistem pengecasan pantas tau. So masa yang diambil untuk mengecas kedua phone ni akan jadi lebih singkat lah. Tapi kalau korang tertanya berapa laju kelajuan cas dia tu, jangan risau, saya dah pun buat charging test. Untuk Realme 6 Pro ni, masa yang diambil untuk boost bateri dari 0 ke 100% sekitar 1 jam 9 minit saja. Manakala untuk Vivo pula, masa yang diambil tu dari 0 ke 100% sekitar 1 jam 29 minit. Yes, Vivo ni dia lambat dalam 20 minit lah disebabkan bateri dia tu 200mAh lebih besar. Jadi macam mana pula dari segi ketahanan bateri kedua phone ni? So untuk jawab persoalan tu, saya dah pun cuba pakai kedua phone ni seharian. Keduanya saya menggunakan data all day, brightness tu saya setkan kepada 50% plus GPS on. Dan untuk lebih adil lagi, Realme 6 Pro ni saya setkan kadar refresh rate nya kepada 60Hz saja. So untuk test ketahanan bateri kedua phone ni, saya mulakan dengan gaming PUBG 2 jam macam tu. Lepas tu saya main pula Honkai Impact dekat sejam kan. Layan social media, Facebook, Twitter, Instagram, shopping online, buka kamera, live stream, dan saya juga layan movie dekat YouTube dalam 2 jam macam tu lah. Hasilnya walaupun Vivo V90 ni 200mAh bateri dia lebih besar, tapi ketahanan bateri yang ada pada Realme 6 Pro ni saya dapati lebih lama lah, dengan bacaan screen on time tu sekitar 7 jam 7 minit dan berbaki lagi baterinya 24%. Manakala untuk screen on time Vivo V90 ni bacaannya dalam 6 jam 13 minit, berbaki bateri lagi 27%. Bermaksud dengan kapasiti bateri yang dibekalkan kepada kedua phone ni memang cukup lah untuk kegunaan seharian korang, lagi kalau penggunaan yang agak minimal dan light usage, tapi mungkin bateri akan sedikit drain kalau korang onkan 90Hz refresh rate dekat Realme 6 Pro. Dari segi rekaan ni, keduanya menggunakan material yang sama lah, macam frame tepi aluminium, panel belakang kaca yang melengkung di sisi. Sekali pandang memang korang akan nampak keduanya lebih premium, tak nampak macam phone cikai, phone murah lah kan. Just bagi saya, kalau Vivo V90 ni dari belakang nampak lebih stylish dengan rekaan kamera segi 4 yang lebih fresh, terkini lah untuk tahun 2020 ni. Kalau Realme 6 Pro pula, bagi saya desain rekaan belakang dia ni lebih eye-catchy ataupun unik lah, dengan tarikan warna gradient yang diinspirasikan daripada kilat. Overall keduanya pegang pun sedap, tak terlampau berat, grip dan memang selesa lah. Just korang akan terasa tension dengan fingerprint magnet yang melekat kat belakang ni. Make sure korang kena pakai case untuk elakkan lah. Keduanya menyokong dual SIM, port pengecasan USB-C dan lubang kegemaran ramai audio jack masih dikekalkan. Untuk pilihan tu sebenarnya based on selera masing-masing lah, macam mana yang mana korang lebih prefer. Beralih kepada bahagian screen, first kali korang akan notice kedua-dua phone ni ada lubang di sisi atas screen yang menempatkan kamera selfie dia tu.
Yang mana konsep rekat ni boleh kata diorang ikut trend lah yang dipelopori oleh Samsung Galaxy S10 last year. Kelebihan dia tu screen to body ratio akan lebih luas lah. Sebut pasal luas ni, skrin Realme 6 Pro ni lebih besar dari Vivo berukuran 6.6 inci, manakala Vivo V19 bersaiz 6.4 inci. Walaupun skrin Vivo V19 ni kecil, tapi kualiti yang dihasilkan tu tak dinafikan lah, of course lebih berkualiti dengan kehadiran panel Super AMOLED. Siapa je yang tak kenal skrin Super AMOLED daripada Samsung ni? Kaya dengan warna, deep black dan memang cukup terang baik indoor ataupun outdoor. Tapi walaupun Realme 6 Pro ni hanya menggunakan skrin jenis LCD, teknologi yang dibekalkan tu bukan calang-calang babe, grade flagship. Sebab skrin Realme 6 Pro ni mampu run pada kadar segar semula mencapai 90Hz, yang mana kelebihan teknologi ni dapat meningkatkan lagi visual experience yang lebih smooth ketika korang scrolling. Animasi pun lebih fluid, touch pun lebih responsif dan paling best tu, pengalaman gaming guna 90Hz ni memang next level lah untuk phone mid-range. Tapi untuk game yang support lah kan. Kalau dulu tu saya nak beli phone, biasanya saya akan check dulu kualiti skrin dia tu macam mana. Tapi sejak saya dah pakai skrin refresh rate yang tinggi ni, antara benda penting yang saya akan check dulu sebelum beli phone, berapa refresh rate dia. Senang cerita lah, bila dah guna screen refresh rate tinggi ni, nak back to 60Hz traditional tu memang akan rasa janggal sikit lah. Tu bagi saya lah kan. Dan kalau dari segi feature screen, Vivo V19 ni dilengkapi dengan in-display fingerprint dan AOD always on display. Manakala Realme 6 Pro ni, cap jarinya jenis physical yang tertanam di butang kuasa yang membuatkan masa diambil untuk unlock tu lebih pantas dan mudah. Next, dari segi kamera, saya dah pun menggunakan kesemua features kamera yang ada pada kedua phone ni. Saya gunakan mode auto, low light, night mode, wide angle dan super macro. Dari hasil kamera yang dirakamkan dari kedua phone ni, saya dapati lensa dari Realme 6 Pro ni lebih detail lah berbanding Vivo V19. Disebabkan walaupun keduanya mempunyai sensor yang sama, tapi megapiksel Realme 6 Pro ni lebih besar 64 megapiksel, sedangkan Vivo V19 hanya 48 megapiksel. Korang boleh tengoklah hasilnya dan comparekan mana yang korang lebih prefer kat sini. By the way, kalau dari segi rakaman video, keduanya menyokong max resolution 4K 30fps. Tapi apa yang saya nampak, Realme 6 Pro ni lebih stabil lah. Dan untuk selfie camera, keduanya dibekalkan dengan dua lensa jenis berlubang, menjadikan keseluruhan 6 kamera pada kedua phone ni. Realme 6 Pro dibekalkan dengan 16 megapiksel kamera utama dan 8 megapiksel ultra wide angle. Untuk Vivo V19 pula, kamera utamanya 32 megapiksel dan 8 megapiksel ultra wide angle. Untuk features kamera selfie-nya, keduanya hampir sama je, ada night mode, ada portrait, wide angle, beauty. Tapi kalau untuk rakaman video selfie, kelebihan kat sini akan diberikan kepada Realme 6 Pro kerana ada mode ekstra macam rakaman video slow-mo, time-lapse dan panorama. Dari segi prestasi, sepanjang saya guna kedua phone ni untuk buat kerja harian, memang boleh kata kedua prosesor dia sangat bekerja dengan sangat baik. Animation bila scrolling, buka dan tutup app pun memang rasa laju je, tak ada delay ke, macro lag ke. But overall, saya terasa Realme 6 Pro ni lebih pantas lah untuk launch app tu. Untuk tujuan benchmark, saya cuba test menggunakan aplikasi Antutu dan Slingshot. Yep, hasilnya seperti yang dijangka, Realme 6 Pro menjuarai skor yang lebih tinggi. Yelah, Snapdragon 720G ni dihasilkan berasaskan binaan 8nm yang cekap tenaga dan lebih efisien. Manakala untuk Vivo V19 ni dikuasakan dengan Snapdragon 712 10nm saja. Untuk performance gaming pula dari segi grafik, yes, lebih kurang sama je keduanya, menyokong grafik HD Plus High 30fps dan Smooth Plus Ultra 40fps. Dan keduanya juga ada features gaming tersendiri yang korang boleh guna mengikut kesesuaian korang. Untuk prestasi, ketahanan bateri, suhu, FPS ketika gaming, saya akan uji kedua peranti ni main PUBG dalam 30 minit max graphic HD Plus High 30fps. Okay guys, so sekarang saya akan test menggunakan Vivo V19 dulu. First kali kita akan tengok bateri sekarang 100% dan menggunakan data bukan wifi. Untuk brightness pula saya akan setkan yang paling highest 100% juga. Manakala untuk suhu, kita akan check dulu suhu sekarang sekitar 37, di tengah ni sekitar 36, di bahagian bawah ni sekitar 35. So yang first ni saya akan main grafik menggunakan HD High, yang lain ni colorful, anti-aliasing enable macam biasa dan saya akan OK je. Kalau semuanya dah ready, kita akan mulakan timer dan kita akan start game. So far dekat Spawn Island ni semuanya masih lancar, frame rate dia stabil 30fps, visual quality grafik pun cantik, korang akan nampak ada shadow apa semua. So kita akan tengok macam mana nanti. Okay guys, so kalau dari segi gyro pun okay, tak ada masalah.
Okay guys, so dah 30 minit saya main PUBG non-stop. Bateri sekarang tinggal 91%. Untuk suhu, kita akan cek suhu di bahagian atas ni sekitar 43 ke 44. Di bahagian tengah ni sekitar 42. Di bahagian bawah ni sekitar 39 darjah Celsius. Okay guys, so sekarang kita akan test pula Realme 6 Pro PUBG. Sebelum tu kita akan cek dulu bateri sekarang 100% dan menggunakan data bukan wifi. Untuk brightness saya akan setkan yang paling highest 100%. Untuk suhu sekarang di bahagian atas ni sekitar 35. Di bahagian tengah ni sekitar 34. Di bahagian bawah ni sekitar 36 ke 37 darjah Celsius. So dari segi grafik saya akan setkan yang paling highest HD plus high. Untuk style colorful and tracing enable, yang lain kita disable sahaja. So kalau semua dah ready, kita akan onkan timer sekarang dan start game. So far walaupun kita turun ada ramai enemy dekat sini, saya tak terasa lag dekat sini, masih smooth, tak ada sebarang isu. So kita akan cari weapon dulu. Dari segi gyro pun memang okey, tak ada delay, accurate. Okay guys, so bateri sekarang tinggal 90%. Untuk suhu kita akan cek suhu sekarang di bahagian atas ni sekitar 42, di bahagian tengah ni sekitar 40, di bahagian bawah ni sekitar 41 darjah Celsius. So far saya dah pun main PUBG 30 minit dekat Vivo V90 dan Realme 6 Pro ni. Apa yang saya rasa, so far keduanya memang sangat perform dari segi prestasi tu lah. Tak ada masalah lah dari segi lag ke, stuttering ke, frame rate pun memang agak minimal, gyro pun okey. Dan untuk suhu, Realme 6 Pro ni mendahului untuk 30 minit pertama lah. Kalau korang tanya saya mana yang okey untuk PUBG, terus terang saya akan prefer Realme 6 Pro ni lah. Okey, kalau dari segi quality sound tu, keduanya hanya dibekalkan dengan mono speaker saja. Specialnya Realme 6 Pro ni bunyinya ditune oleh Dolby Atmos. So bunyi yang dihasilkan tu bagi saya memang lebih better dan lebih kuat lah berbanding Vivo V19. So guys, macam mana? Dah dapat ke buat pilihan terbaik untuk korang beli? Cuba korang komen antara kedua model ni mana satu yang menempati kriteria dompet korang. Itu sahaja racun kali ni. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.